Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 28 Oktober bersama saya Firdaus Rashidis. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di Kampung Haji Baki Kuching bermula hari ini hingga 10 November berikutan pengesanan 25 kes positif COVID-19 dilaporkan sejak 18 Oktober lepas. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, PKPD akan berkuat kuasa pada pukul 6 petang ini bagi memutuskan rantaian kluster baki. Dato' Amar Douglas Ugah Embas menjelaskan kawasan-kawasan yang terlibat ialah Kampung Haji Baki Blok A, Blok B dan Blok C. Jelasnya lagi, semua laluan keluar masuk kawasan PKPD ditutup dan pergerakan keluar masuk pegawai dan warden bertugas ke dalam kawasan PKPD adalah tidak dibenarkan. Semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar dari rumah masing-masing dan kes kecemasan seperti sakit dan kematian pula mereka dibenar untuk keluar zon namun perlu mendapat kebenaran daripada pihak polis. Ujarnya JPBN turut memutuskan penutupan pusat hiburan dan pusat refleksologi bermula hari ini sehingga tarikh yang ditetapkan. Beliau memaklumkan semalam sebanyak 16 kes positif baharu COVID-19 dikesan di daerah Kuching menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak adalah 819. 12 daripada jumlah kes tersebut adalah melibatkan kluster baki yang dikesan melalui aktiviti pengesanan secara aktif di Kampung Haji Baki sejak 24 Oktober. Sementara itu, 3 lagi kes dikesan melalui saringan kontak rapat di fasiliti kesihatan swasta di Kuching. Menurut Dato' Amar Douglas, kes-kes berkenaan tidak mempunyai sejarah perjalanan ke kawasan berisiko jangkitan COVID-19. Satu lagi kes positif baharu pula melibatkan peniaga tempatan yang telah dikesan melalui aktiviti pengesanan aktif Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada 25 Oktober. Tiada tambahan kluster baru dilaporkan dengan 4 kluster kekal masih lagi aktif iaitu kluster Bah Arnab, kluster Putra, kluster Baki dan kluster Seladah. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas Ugah turut mengisytiharkan daerah Kuching kembali ke status zon merah berikutan seramai 49 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Pendidikan berperanan penting dalam membangunkan kepribadian individu. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, pendidikan merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat dan setiap individu khususnya pelajar perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, pendidikan juga penting dan berupaya membentuk sebuah generasi bijak pandai pada masa hadapan. Sehubungan itu, para pelajar khasnya perlu dilengkapi dengan pengetahuan sains kerana ia penting sebagai platform untuk memastikan mereka mengikuti arus perubahan semasa. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Bangunan Baharu TVET Institut Teknologi Riam dan pra-pembukaan bangunan serbaguna Sekolah Menengah Persendirian Jalan Riam serta upacara menandatangani potret bangunan Sekolah Menengah Antarabangsa Riam Hill di Dewan Datuk Lee Tek Fook Sekolah Menengah Persendirian SMP Jalan Riam petang semalam. Turut diadakan penyampaian replika cek daripada Kerajaan Negeri Sarawak berjumlah 2.5 juta ringgit kepada Lembaga Pengurusan Sekolah Menengah Jalan Riam, manakala sebanyak RM30,000 lagi peruntukan daripada Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin. Mayat 2 mangsa maut dalam tragedi pelantar minyak musnah di Laut Miri awal pagi semalam diterbangkan ke Miri pada sebelah petang. Pemangku Pengarah Bahagian Cari Laman dan Bantuan Bencana Maritim Malaysia, Komander Dr. Suzana Razali Chan berkata, 2 mangsa itu dibawa menggunakan pesawat milik Petronas, tiba di lapangan terbang Miri pada pukul 5.40 petang semalam. Kedua-dua mangsa warga tempatan itu antara 185 orang yang terjun ke dalam laut pagi semalam selepas kapal Dayang Topas dilaporkan merempuh platform pelantar minyak selepas tali sauhnya terputus masa ombak besar menghempas perairan terbabit sekitar pukul 6.50 pagi. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan semalam, Dr. Suzana turut mendedahkan operasi cari lamat melibatkan sebuah bot dan 2 buah kapal milik Maritim Malaysia, 13 buah kapal milik Petronas dan Shell dan 4 buah pesawat udara daripada Petronas,
TUDM, Bomba serta Brunei Shell Petroleum dengan kekuatan 300 orang anggota. Operasi mencari dan menyelamat SAR ditamat pada pukul 8 malam tadi. Kesemua 187 anak kapal telah berjaya dibawa ke JT Sri Mas Pelabuhan Miri. Mangsa yang selamat dibawa ke Poliklinik Miri untuk pemeriksaan lanjut, manakala salah seorang mangsa yang cedera kini ditempatkan di Hospital Miri dan seterusnya akan dibawa ke pusat kuarantin selepas menjalani saringan COVID-19. Jangan jadi Alibaba dengan menjual projek kepada pihak ketiga. Itu amaran kepada kontraktor Bumiputra yang berjaya mendapatkan kontrak kerajaan. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Datuk Noordin Majais berkata, kerajaan dan agensi berkaitan akan mengambil tindakan terhadap kontraktor yang didapati melakukan perkara itu. Datuk Noordin Majais berkata kontraktor Bumiputra boleh bekerjasama dengan kontraktor lain, termasuk kontraktor bukan Bumiputra, namun tidak boleh menyerahkan sepenuhnya projek yang mereka peroleh. Beliau berkata kontraktor Bumiputra perlu lebih berwibawa dan terlibat secara langsung dan aktif dalam pelaksanaan projek. Mereka juga perlu memastikan projek siap mengikut tempoh dan kualiti yang telah ditetapkan. Datuk Noordin berucap pada perasmian Simposium Usahawan Kontraktor untuk bahagian Sri Aman di Bandar Simanggang. Beliau turut menyampaikan cek pampasan tanah kepada 37 penerima dengan nilai pampasan berjumlah 1.16 juta ringgit. Pampasan tersebut untuk cadangan pembinaan lebuh raya kedua Sarawak iaitu Jalan Sebuyau Lingga dan jalan dari Lingga ke projek Jambatan Batang Lupa 2. Community Resource Centre CRC Batu Niah giat mendekati masyarakat rumah-rumah panjang di kawasan Suai, Batu Niah dan Subis melalui penganjuran program dan aktiviti. Usaha itu juga mendapat kerjasama Jabatan Kerajaan dan agensi berkaitan dalam menyampaikan maklumat berkaitan kepada komuniti rumah panjang. Pengurusi CRC Batu Niah Tuai Rumah Boniface Bada yakin usaha ini penting dalam membantu masyarakat rumah panjang dan perkampungan memahami sesuatu isu seperti keselamatan kebakaran, kesihatan, penyebaran berita palsu dan bahaya dadah yang menjadi ancaman di luar bandar ketika ini. CRC kami itu mengatur pengawal bergulai dengan masyarakat, bergulai dengan rakyat rumah panjang, ngebala komuniti kampung. Sudah dadu ke diatur kawasan DUN 69 kemana bisa 4 kali. Udahnya Datuk kami ngatur DUN 70 Semalaju Keterubah ya tu. Beliau ditemui pemberita selepas program bersama komuniti yang dinamakan Komuniti Kitai Tanggungjawab Kitai di Rumah Ngadan Anak Muyang Sungai Kurung Suai Niah pada Ahad yang dirasmikan oleh Adun Semalaju Majang Renggi. Antara pengisian program tersebut ialah khidmat nasihat agensi seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pejabat Kesihatan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta agensi yang tidak ada kebangsaan turut dilaksanakan. Kaki tangan Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak, terutamanya unit keselamatan, digesa memastikan tahap keselamatan di premis jabatan sentiasa terjamin. Menurut Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Mohamad Yusof, ini kerana Jabatan Penyiaran adalah sebahagian daripada barisan hadapan yang menitikberatkan tahap keselamatan dalam jabatan. Abdul Hadi Mohamad Yusof menambah selari dengan situasi COVID-19 masa ini, tahap keselamatan premis dan kawasan jabatan perlu ditingkatkan untuk memastikan keselamatan pegawainya termasuk pelawat ke premis berkenaan. Abdul Hadi berkata demikian pada majlis penutupan kursus keselamatan pelindungan anjuran unit latihan Jabatan Penyiaran Sarawak di Auditorium RTM Miri. Beliau juga menyeru agar setiap kaki tangan sentiasa peka dan meningkatkan pengetahuan mengenai keselamatan pelindungan jabatan dan individu termasuk kesahihan penyebaran berita kerana RTM merupakan jenama media paling dipercayai. Selari dengan objektif kursus iaitu memberi kefahaman berhubung dasar keselamatan pelindungan di jabatan-jabatan atau agensi kerajaan, beliau berharap agar semua peserta mampu meningkatkan sikap tanggungjawab mereka dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Seramai 34 orang peserta terdiri daripada kaki tangan RTM Miri, RTM Limbang dan RTM Bintulu menyertai kursus sehari itu. Polis Pedawan menahan 3 individu melibatkan seorang perempuan dan 2 lelaki kerana terlibat dalam aktiviti perjudian dalam talian Isnin lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Pedawan, Superintendent Aidil Bohasan, semua suspek berusia dalam lingkungan 22 dan 24 tahun itu ditahan di sebuah premis di Jalan Sungai Tapang Kuching yang dijadikan sebagai pusat perjudian dalam satu sebuan khas.
Dalam serbuan itu, polis turut merampas pelbagai perkakas perjudian termasuk CPU, monitor komputer, telefon pintar, satu unit modem Unify dan buku transaksi bank. Siasatan mendapati pusat terbabit beroperasi 24 jam sehari sejak minggu lepas dan mengaut hasil keuntungan mencecah RM5,000 sehari. Superintendent Aidil yang dihubungi pemberita mendedahkan tangkapan ini di Kuching. Kesemua suspek telah dirakam percakapan dan akan dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Siaran radio digital Iris milik Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS kini boleh diikuti dengan memuat turun aplikasi mudah alihnya melalui Play Store atau App Store. Sebelum ini, radio digital Iris telah bersiaran selama 3 bulan menerusi laman sesawang agensi tersebut. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, idea untuk melancarkan aplikasi itu adalah komitmen agensi tersebut untuk menyampaikan maklumat secara berkesan kepada masyarakat. Bercakap pada majlis pelancaran aplikasi itu di Kuching semalam, beliau berkata, radio digital Iris akan bersiaran setiap Isnin hingga Jumaat bermula pukul 11 pagi hingga 3 petang. Ia berkonsepkan hiburan berbentuk Islamik dan sesuai untuk semua lapisan umur selain menjadi platform untuk mewar-warkan maklumat tentang agensi-agensi dan badan bukan kerajaan NGO Islam di Sarawak. Antara segmennya ialah ceramah motivasi, berita semasa dan bacaan Al-Quran. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Saya Firdaus Idris, jumpa lagi.